Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada minggu ini dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 6. Cikgu doakan semoga anak-anak cikgu sentiasa ceria, sentiasa sihat untuk kita meneruskan pelajaran kita pada minggu ini. Minggu ini kita masih lagi belajar di bawah tema 1 iaitu istimewanya keluargaku. Seperti biasa, sebelum kita meneruskan pelajaran, pastikan buku teks dah ada bersama dengan anda, pensel sudah ada bersama dengan anda, buku tata bahasa 1 juga sudah berada dengan anda. Sekiranya semua sudah ada, ayuh kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Tajuk kita pada minggu ini ialah Permata Keluargaku. Standard prestasi ataupun apa yang perlu anak-anak kuasai pada minggu ini ialah 2.2.3 iaitu membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul. Jadi fokus kita pada hari ini ialah perkataan berimbuhan, ya, perkataan berimbuhan. Minggu ini kita masih lagi menggunakan buku teks. Jadi sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, cikgu nak anak-anak buka buku teks halaman 3. Buku teks halaman 3. Kalau sudah bersedia, ayo kita mulakan. Aktiviti pertama kita pada hari ini ialah kemahiran membaca. Ayuh anak-anak, kita baca petikan pada halaman 3. Tajuk Permata Keluargaku. Tahun ini genaplah 6 tahun umur adikku Irfan. Seperti murid prasekolah yang lain, Irfan sudah mula belajar menulis, membaca dan mengira. Irfan sangat rajin dan bersungguh-sungguh semasa belajar. Sebagai abang, aku sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepadanya. Daripada pemerhatianku, pencapaian Irfan dalam pelajaran masih sederhana. Namun begitu, ada keistimewaan yang begitu terserlah pada dirinya. Irfan sangat pandai melukis. Bakatnya dalam bidang lukisan cukup istimewa. Hampir setiap hari Irfan akan melukis. Setiap hari jugalah Irfan akan meminta aku menilai lukisannya. Apabila melihat hasil kerjanya itu, aku pasti tidak dapat menahan rasa kagumku. Wah, kreatifnya, bisik hatiku. Bagiku Irfan sangat hebat. Dalam usia semuda itu, dia mampu menghasilkan lukisan yang bukan calang-calang orang mampu melukisnya. Kadang-kadang, aku berasa malu. Lukisan Irfan jauh lebih cantik dan kreatif daripada lukisanku. Ayah dan ibu juga sedar akan hal itu. Mereka berusaha untuk menggilap bakat Irfan. Irfan sering dihantar untuk menyertai pertandingan melukis. Irfan juga dimasukkan ke kelas lukisan bagi meningkatkan kemahirannya. Seterusnya anak-anak, kita akan fokus kepada standard pembelajaran kita pada hari ini. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.2.3 membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul. Oleh itu, pada hari ini, cikgu akan menerangkan 3 jenis imbuhan. Imbuhan yang pertama ialah imbuhan awalan. Imbuhan awalan digunakan untuk mengubah bentuk atau tugas. Terdapat dalam beberapa bentuk.
Antara imbuhan awalan ialah awalan ber, awalan men, awalan di, awalan ter dan awalan pen. Anak-anak boleh lihat ya, ada beberapa huruf yang cikgu tulis dengan huruf besar. Contohnya awalan ber, huruf R ditulis dengan huruf besar, men, N ditulis dengan huruf besar, ter, R ditulis dengan huruf besar, pen, N ditulis dengan huruf besar. Mengapa huruf itu ditulis dengan huruf besar? Jawapannya kerana imbuhan tersebut akan bertukar huruf mengikut perkataan berimbuhan. Maksudnya di sini, imbuhan ber, huruf R boleh jadi kekal, boleh jadi kita gugurkan dan kita gantikan dengan huruf lain. Faham ya anak-anak? Contoh perkataan berimbuhan awalan ialah berjalan, imbuhannya ber, kata dasarnya ialah jalan. Yang kedua ialah menjala, imbuhan awalan ialah men, manakala kata dasarnya ialah jala, dan seterusnya. Seterusnya, kita lihat pula imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar. Imbuhan akhiran hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan. Antara imbuhan akhiran ialah akhiran an, akhiran i, akhiran kan. Yang tengah tu ialah akhiran i ya, sebab I bunyinya i. Kita tak sebut akhiran I. Contoh perkataan yang menerima imbuhan akhiran ialah makanan, bantahan, akhiri, salami, serahkan, ikatkan. Yang mana kata dasarnya ialah makan, menerima imbuhan an, akhir menerima imbuhan i, iaitu akhiri, ikat menerima imbuhan kan. Seterusnya dan yang terakhir untuk hari ini, imbuhan apitan. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang ditambah pada bahagian hadapan dan belakang kata dasar. Imbuhan apitan wujud dalam kata nama terbitan, kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan. Antara contoh imbuhan apitan ialah pen, an, per, an, pe, an, ke, an dan seterusnya. Ya, anak-anak boleh nampak ya. Contoh perkataan yang menerima imbuhan apitan ialah pembukaan. Kata dasarnya buka, imbuhannya pem dan an. Yang kedua, persisiran. Kata dasarnya ialah sisir dan imbuhannya per dan an. Okey, cikgu suka untuk anda melihat perkataan pembukaan. Di sini pembukaan imbuhan hadapannya ialah pem, P-E-M. Sedangkan dalam imbuhan apitan itu cikgu tulis P-E dan N huruf besar. Maksudnya huruf N digugurkan dan digantikan dengan huruf N. Faham ya anak-anak? Kalau faham, cikgu nak anak-anak salin nota ini dalam buku Tata Bahasa 1. Berdasarkan penerangan yang telah cikgu berikan berkaitan dengan imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan apitan, cikgu nak anak-anak menggarisi kesemua perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan Permata Keluargaku. Kini tiba masanya untuk anak-anak menjawab latihan. Dalam buku Tata Bahasa 1, anak-anak dikehendaki menjawab latihan yang diberikan pada hari ini. Tajuknya ialah perkataan berimbuhan. Seterusnya, tuliskan arahan iaitu lengkapkan jadual seperti contoh di bawah. Anak-anak dikehendaki membina kotak
Untuk menjawab latihan ini, ada 3 kotak. Yang pertama, kotak untuk perkataan. Yang kedua, imbuhan. Dan yang ketiga, kata dasar. Dalam kotak perkataan, anak-anak dikehendaki menyenaraikan kesemua perkataan berimbuhan yang telah kita garisi. Seandainya perkataan itu berulang, murid-murid hanya perlu menulis 1 kali sahaja. Tidak perlu diulang perkataan yang sama. Yang kedua ialah imbuhan. Anak-anak dikehendaki menyatakan imbuhan yang digunakan dalam perkataan tersebut. Contohnya, belajar. Imbuhan yang digunakan ialah ber. Dalam kotak yang ketiga, tuliskan kata dasar dan tulis kata dasar bagi setiap perkataan yang telah ditulis dalam petak perkataan. Contoh di sini ialah belajar, kata dasarnya ialah ajar. Sekiranya perkataan yang anda garisi itu berulang, cukuplah untuk anda menulis hanya sekali sahaja. Faham anak-anak? Kalau faham, kita teruskan dengan latihan yang kedua. Latihan kedua kita pada hari ini ialah menjawab soalan-soalan pemahaman. Seperti yang tertera pada skrin anda sekarang, terdapat 4 soalan pemahaman. Soalan-soalan ini diambil di dalam buku teks halaman 3. Anda dikehendaki menjawab keempat-empat soalan tersebut. Jawapan anda mestilah menggunakan ayat yang lengkap. Jadi anak-anak, cikgu harap anda faham dengan apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi pada episod seterusnya. Cikgu harap anda dapat menyiapkan semua tugasan yang diberikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.